Dengar dia sebut apa dia. Alhamdulillah, anni araftu Islam qabla an ariful muslimin. Nasib baik, alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya kenal Islam sebelum saya kenal orang Islam. Apa maksud dia? Alhamdulillah, saya kenal Islam sebelum saya kenal orang Islam. Maksudnya orang Islam tidak menjadi duta kepada Islam itu sendiri. Dan dia mengenal Islam daripada Al-Quran. Sekarang orang Barat kenal Islam melalui orang Islam. Dia melihat umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Palestin, umat Islam di seluruh dunia. Dan mereka tidak tertarik dengan Islam disebabkan umat Islam tidak menjadi duta kepada Islam itu sendiri. Dalam kesempatan kuliah Maghrib pada malam ini, marilah kita renungi tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran, dalam tajuk sentuhan mukjizat Al-Quran terhadap ilmuwan Barat. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah. Sekiranya kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran, maka bawalah satu surah yang seumpamanya dan panggillah saksi-saksi kamu selain daripada Allah. Sekiranya dakwaan kamu benar. Sekiranya kamu tidak dapat melakukannya, dan pasti kamu tidak dapat melakukannya, maka takutlah pada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Aintal kafirin, dan neraka ini disediakan untuk orang kafir. Ayat ini adalah ayat mukjizat. Allah mencabar mereka yang fasih dalam bahasa Arab, syair Arab satu masa dulu, supaya datangkan satu surah serengkas mungkin yang menandingi Al-Quran, dan Allah mengatakan mereka tidak akan dapat melakukannya, dan apabila pun walan tahmalu fatakun narul lati waqudan nasul jarah, maka sekiranya kamu tidak dapat melakukannya, takutlah api neraka yang bahan bakarnya lah manusia dan api dan batu-batu. Dalam sirah Rasulullah, ketika Al-Quran diturunkan, para syair Arab ataupun mereka yang fasih dalam bahasa Arab sangat kagum dengan Al-Quran yang diturunkan. Dalam kes ini ada seorang yang menentang Islam bernama Al-Walid bin Mughirah. Dan apabila dia datang kepada Rasulullah membaca Al-Quran padanya, dan dia terpengah-pengah. Bila dia mendengar kalimat Allah yang tidak sama dengan apa sahaja bentuk perkataan orang Arab, maka dia mengatakan bahawa demi Allah, apa yang saya dengar ini, yakni Al-Quran ini, walamma sami'a bidzalika wa huwa bisyarin. Wallah ma huwa bisyarin, dan apa yang saya dengar ini bukan syair. Wala sihr, bukan sihir. Wala bihamzin minal junun, bukan kata-kata orang yang gila. Dan sesungguhnya apa yang saya dengar ini ialah kalimat Allah. Benar, dia tidak beriman, tetapi dia terpaksa akui ketika itu. Sebab ayat yang diturunkan dan dibaca Rasulullah, dia tidak pernah dengar. Dan itulah mukjizat Al-Quran, tuan-tuan. Kita orang ajam tidak memahami bahasa Al-Quran. Dan orang Arab yang memahami bahasa Al-Quran, dia dapat merasakan keindahan kalimat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah ditentukan oleh orang Arab. Lalu dia ditanya oleh pembesar yang dia diwakilkan untuk mendengar Al-Quran daripada Rasulullah. Maka apabila dilihat Al-Walid bin Mughirah ini terpinga-pinga balik kembali kepada kaum mereka. Dan mereka mengatakan sesungguhnya Al-Walid ini telah disihir oleh Muhammad. Al-Walid telah disihir oleh Muhammad sebab dia seperti orang sudah terpinga-pinga ini. Wallah la'in usabah Al-Walid tasabbu Quraisy. Sekiranya Walid ini yang paling pakar dalam bahasa Arab ini telah terpinga-pinga, maka Quraisy tentulah lebih dari kata sahabatnya. Apa yang berlaku sebenarnya? Para Quraisy bertanya kepada Walid, apakah sebenarnya kamu ni jadi macam ni? Ini jawapan dia. Jawapan orang bukan Islam. Dia kata, wa madza aqul? Wa wallahi, demi Allah, dia kata, ma fikum rajulun allamu minni bil ashar. Tidak ada seorang daripada kamu yang lebih fasih pada saya tentang syair. Wala alamu bi jazrin, bi rijzin, wala bi qasidin minni. Tak ada siapa pun yang dapat lebih alim daripada saya, lebih tahu daripada saya tentang qasidah, tentang
syair Arab dan sajak dan seterusnya. Allah. Dan kata Al-Walid, wallahi, demi Allah, majhul ladzi yakul syai' min hadza. Apa yang saya dengar ini, Al-Quran ini tidak sama dengan apa yang pernah dituturkan oleh manusia. Wa wallahi, demi Allah. Wa inna qaluhu alladhi yaqulu bil halawah. Kalimah yang dibaca oleh Muhammad tadi sangat-sangat manis, halawah. Wa inna alihi at-talawah, keindahan yang berlapis-lapis. Wa innahu lamasrun alahu wa mudakun asfalahu. Di atasnya seperti buah yang ranum, di bawahnya ialah kesuburan yang tidak dapat digambarkan. Wa innahu ya'lu wa ma yu'nalih. Dan kata-kata Al-Quran itu mengatasi segala kata-kata lain. Wa innahu yahtamu ma tahtahu. Dan dia akan mengalahkan semua perkataan yang pernah saya dengar dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, ini pengakuan daripada orang berislam. Apabila dibaca Al-Quran pada mereka, mereka tidak pernah dengar kalimah Al-Quran. Dan tidak pernah disebut oleh orang Arab seumpama itu. Dan tetapi kekal, dia tidak menerima Islam. Itulah yang saya nak sebutkan tentang dari segi bahasa. Al-Quran ialah mukjizat. Tetapi kita sayang, kita orang ajam, kita hanyalah membaca Al-Quran, sekadar membaca, dan maknanya kita lihat dari terjemahan, maka apa yang dirasakan oleh Murrah tidak dapat kita rasakan. Dan mukjizat Al-Quran juga kekal abadi sampai hari ini. Dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dan sungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Semoga mudah-mudahan kamu berfikir. Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Arab yang tulen. Orang Arab kagum dengan Al-Quran, sedangkan mereka ialah pakar bahasa. Dan mereka tidak menanggi sampai hari ini. Walaupun satu surah, serengkah surah Al-Kawthar umpamanya, inna a'tainakal kautsar, tidak dapat mereka tandingi dan mereka tidak pernah dapat mencabar Al-Quran sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita membaca buku yang sangat indah ini, Al-Itqan fi Ulumul Quran, ia tulis oleh Imam Suyuti. Buku inilah yang menjadi inspirasi saya daripada saya muda lagi. Saya baca berkali-kali. Bagaimanakah ilmu tentang Al-Quran yang dipaparkan dalam buku ini sangat-sangat indah. Sejak Al-Quran diturunkan, mukjizatnya, bagaimanakah sambutan, bagaimanakah Al-Quran ini, apakah mukjizat yang dikembangkan ataupun yang dikaji oleh umat Islam setakat yang dipaparkan dalam Al-Itqan fi Ulumul Quran. Bacalah tuan-tuan. Bacalah buku Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ramai orang yang tersentuh, termasuklah orientalis. Orientalis yang mengkaji Al-Quran dan mereka mengkaji buku ini. Yang ditulis oleh Imam Suyuti, Al-Itqan fi Ulumul Quran. Mereka mengetahui bagaimana Al-Quran diturunkan, mukjizat Al-Quran dan sebagainya. Dan sebahagian mereka merengkas buku ini. Mereka merengkaskan dalam bahasa Jerman dan disebarkan di Jerman. Direngkaskan dalam bahasa Inggris, disebarkan di Amerika. Tuan-tuan, kita orang Islam, barangkali, apakah kita sudah membaca buku ini atau belum? Dan tafsir-tafsir yang pernah ditulis ulama kita menceritakan sebahagian daripada keagungan Al-Quran. Umpamanya tafsir An-Nasafi yang terkenal dalam budaya kita. Tafsir Jami' Ahkam Al-Quran Imam Qurtubi. Tafsir At-Tabari, tafsir yang sangat besar. Dan ini semuanya tidak dapat kita baca kecuali kita memahami bahasa Arab yang tulen. Saya mengajak diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan. Bulan puasa sudah hampir dekat. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Alangkah malangnya sekiranya kita dapat menikmati keindahan bagaimanakah tafsir Al-Quran yang diberikan oleh para ulama kita sepanjang zaman. Dan kalau kita dapat sedikit sebahagian daripada terjemahan ataupun daripada tafsir ini, itu pun sudah menyentuh hati budi kita untuk kita tambahkan nilai hidup kita terhadap Al-Quran. Lebih lagi dalam bulan puasa ini. Dan jadilah bulan ini bulan kita kembalikan Al-Quran dalam diri kita. Kalau terlepas kita khatam sekali, biarlah tahun ini kita 2 kali, barangkali 3 kali atau seterusnya. Dalam konteks ini, injaz Al-Quran, bagaimanakah mereka membincangkan tentang mukjizat Al-Quran dalam segala segi. Dari segi bahasa, dari segi perundangan, dari segi ekonomi, dari segi saintifik, dari segi kemasyarakatan, dan sebagainya. Mereka melihat Al-Quran dari segenap segi, dan mereka melihat Al-Quran mengatasi segala yang dihasilkan oleh manusia. Itulah mukjizat Al-Quran. Malam ini izinkan saya untuk melihat bagaimanakah sikap Al-Quran, bagaimanakah sikap
ulama ataupun ilmuwan, saintis barat terhadap Al-Quran. Ini ialah koleksi kita. Dan kalau kita nak buka pun, satu-satu helai pun kita tak habis sepanjang hayat kita. Ia ditulis berkaitan dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran yang penuh dalam khazanah kita. Dan kita merasakan betapa rendahnya kita, kerdilnya kita berhadapan dengan ilmu yang telah disusun oleh para ulama kita. Inilah keagungan Islam yang membina satu tamadun, satu besar, satu masa dulu, yang berpaksikan pada Al-Quran. Kita lihat bagaimanakah seorang pakai Islam, namanya Marduk Pictol, orang Inggris yang kedua atau ketiga memeluk Islam. Dia tertawan dengan Al-Quran. Dia sangat tertawan dengan Al-Quran. Ketika itu negaranya, negara British, ia sedang berperang dengan negara Islam. Mereka sedang berperang dengan negara Islam, termasuklah musuh-musuh mereka. Dan ketika itulah dia mengkaji Al-Quran. Dia tersentak dengan Al-Quran dan dia fasih bahasa Arab. Kelebihannya adalah dia fasih dalam bahasa Arab, mengkaji tentang hayat Islam. Akhirnya dia memeluk Islam, subhanallah. Orang yang ketiga di England yang memeluk Islam. Dan dia menulis terjemahan Al-Quran. Terjemahan yang terbaik sampai hari ini. Dan kalau kita nak lihat Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris, bacalah yang ditulis oleh Muhammad Marduk Pictol ini. Dan buku dan terjemahannya lah The Meaning of the Glorious Al-Quran. Buku ini dikatakan oleh mereka yang lahir sebagai dalam bahasa ibunda mereka, bahasa Inggeris, mereka mengatakan inilah terjemahan terbaik so far. Walaupun diterjemahkan oleh seorang lagi Profesor Irving, menterjemah Al-Quran ke dalam bahasa mereka. Tetapi buku ini masih kekal dalam bahasa Inggeris yang paling baik setakat ini. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah bagaimanakah contoh orang Barat mengkaji Al-Quran sehingga mereka fasih Al-Quran. Semata-mata mempelajari bahasa Arab dengan segala keindahan bahasa Arab. Dan mereka dapat menghayati Al-Quran dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Seolah-olah dia adalah terjemahan dan tafsiran. Begitu juga dengan seorang Yahudi bernama Leopold Weiss, terkenal. Dia juga mengkaji Al-Quran. Ketika itu, negara Islam kucak-kacir, semua negara Islam dijajah oleh penjajah Barat. Dan dia tidak melihat umat Islam. Dia mengatakan, sekiranya saya melihat umat Islam, saya tak mungkin masuk Islam. Sebab umat Islam ketika itu, umat yang paling mundur, kucak-kacir, dan bersengketa, tidak ada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi saya, dia kata, saya mengkaji Al-Quran dan saya terpikat Al-Quran. Dan dia menterjemahkan Al-Quran, tafsir Al-Quran yang terkenal, dan dia tukar namanya apabila Islam sebagai Muhammad Asad. Dan the message Al-Quran ini terjemahan, tafsiran yang diberikan oleh Muhammad Asad, seorang Yahudi, terhadap kitab suci Al-Quran. Dan kita lihat bagaimanakah Yahudi mengkaji bahasa Arab sedalam-dalamnya, sehingga akhirnya Allah berikan hidayah padanya. Dan dia menulis buku ini ketika dia telah memeluk Islam. The Message of Quran sebagai satu daripada buku yang sangat luas dirujuk di Barat. Dan apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Dia kata, Al-Islam laisa falsafah, walakinahu minhaj hayat. Walakinahu minhajul hayat. Dia kata, Islam yang saya lihat ialah Islam bukan sebagaimana pemikiran falsafah di Barat. Tetapi dia adalah cara hidup. Seluruh hidup kita ditentukan Al-Quran. Dia bukan Islam asalnya, tetapi dia telah mengkaji Al-Quran. Dan itulah yang dia mengatakan bahawa wa min baini sa'il adyan naru Islam wahdahu yu'linu anna al-kamal al-fardi mungkin fil hayatid dunya. Fardi. Dan kamal terfardi mungkin fil hayatid dunya. Dan kalau kita bandingkan seluruh agama, dia mengkaji seluruh agama, maka Islamlah yang paling lengkap dan yang memberikan kesempurnaan dunia dan akhirat. Dan itulah yang disebut oleh Muhammad Asad. Dan di antara kata-katanya yang cukup menyentuh hati kita, dia seorang Yahudi yang kebanyakan Yahudi menentang Islam. Dia antara Yahudi yang tertawan dengan Al-Quran. Dan di antara baris kata-katanya yang dibincangkan di Barat, dia kata siapa? Islam appears to me like a perfect works of architecture. All its parts are harmoniously conceived to complement
and support each other. Nothing is surplus and nothing lacking, and the result is structure of absolute balance and solid composure. Tuan-tuan dapat rasakan kata dia. Dia mengatakan Al-Quran ini ialah seolah satu binaan yang sangat sempurna. Apabila dia mengkaji Al-Quran, Quran adalah satu binaan yang sangat sempurna. Tidak ada satu pun yang cacat dalam Quran. Dan asalnya dia menentang Islam, tuan-tuan. Dia mengkaji Islam sebagai seorang jurnalis. Akhirnya dia tertawan dengan Al-Quran. Dan sepanjang hayatnya ialah dia mengkaji Al-Quran. Orang Yahudi yang memberikan contoh tulisannya banyak dalam berkaitan dengan masyarakat Islam, keindahan Islam, wanita dalam Islam, dan semuanya yang dipetik di Al-Quran. Dan contoh yang kedua, Profesor T.B. Irving yang menterjemahkan Al-Quran dalam bahasa Amerika. Bahasa Amerika dengan Inggeris lain, tuan-tuan. Cara lenggak-lenggok bahasa Amerika tidak sama dengan bahasa Inggeris, walaupun dia datang daripada sumber ilmu yang sama, daripada bahasa yang sama. Dan dia mengkaji tentang Islam di Andalusia. Dia melihat bagaimanakah Islam yang berdiri di Andalusia selama 800 tahun. Dan kecantikan Islam yang ditunjukkan di Spanyol ketika Islam merintah Eropah, tuan-tuan. Di situlah kita lihat tamadun yang pertama yang terjadi di Eropah dibina oleh Islam. Selama 800 tahun, Eropah hidup dalam aman tenteram. Islam yang berpaksi kepada Al-Quran menjadi pegangan pemerintah sepanjang 800 tahun. Dan sebaik saja Islam kalah di Spanyol, maka masyarakat Eropah kelam kabut dan umat Islam dibunuh, orang Yahudi dibunuh, dan akhirnya dia tertawan dengan Al-Quran. Inilah Profesor T.B. Irving sangat terkenal yang hatinya ditawan oleh Al-Quran. Dan dia menterjemahkan Al-Quran. Al-Quran yang diterjemahkan oleh Profesor T.B. Irving di antara terjemahan yang baik dalam bahasa mereka. Tetapi bagi pekaji, kalau tuan-tuan nak mengkaji tentang terjemahan yang Madhya Pikal tadi menduduki tempat yang teratas. Dia menceritakan pengalamannya di Amerika. Apabila dia siap menterjemah Al-Quran, dia minta supaya mencari penerbit untuk menerbitkan bukunya, Al-Quran, terjemahan. Tidak ada satu pun penerbit di Amerika yang sanggup terbitkan buku ini. Terjemahan ini diterbitkan pada masa yang sangat lewat. Dan usaha dia, kalaulah tak dapat terbitkan seluruh Al-Quran ini, 30 juzuk, dan terbitlah satu saja surah, iaitu surah Al-Fatihah ataupun surah yang kecil yang dia cuba terjemahkan dan cuba publish, dan dia berjaya untuk terjemah ataupun terbitkan yang satu surah saja, iaitu surah Amaitasa'alun. Inilah bagaimanakah sikap mereka terhadap Islam. Hatta nak terbit buku pun dia menghadapi masa yang lama, dan itulah Profesor T.B. Irving. Dia telah meninggal dunia, tetapi terjemahannya ataupun jasanya dalam Al-Quran di Amerika masih dikenang sampai hari ini. Kita lihat, tuan-tuan. Di antara mereka yang menerjemah Al-Quran pada semasa ataupun lebih lewat ialah Syekh Yusuf Abdullah Yusuf Ali yang terjemahannya sangat terkenal di Eropah, dirujuk oleh ramai sekarang oleh orang Eropah yang tertarik dengan Islam melalui terjemahan Yusuf Ali. Tetapi terjemahan ini agak klasikal. Dia terjemah dalam bahasa seolah-olah seperti style Shakespeare. Dan orang yang fasih dengan Shakespeare dapat memahami dengan baik terjemahan yang diberikan oleh Syekh Abdullah Ali ini. Selain daripada itu, sekarang telah muncul beberapa terjemahan di Eropah yang memberikan alternatif kepada pengkaji Al-Quran yang kebanyakan mereka kenal Islam melalui terjemahan. Kita, tuan-tuan, Islam telah bertapak 500 tahun negara kita. Sejak zaman Melaka. Tetapi kita boleh ukur berapa jauh kita daripada Al-Quran. Tidak mencukupi untuk kita faham Al-Quran dengan terjemahan, tak cukup, tuan-tuan. Dan untuk orang yang baru malah, kita bagikan ruang pada mereka kenal Al-Quran melalui terjemahan. Sebab untuk sementara. Tetapi jangka panjangnya kita mesti kenal Al-Quran dalam bahasanya asal. Inilah cabaran untuk kita umat Islam, tuan-tuan. Dan kejayaan kita ialah sejauh manakah kita jarak kita dengan Al-Quran. Kita lihat, inilah contoh manusia yang tertawan dengan Al-Quran. Daripada peringkat dulu sampai sekarang, mereka menyatakan perasaan hati mereka.
Mereka semua Allah berikan hidayah melalui Al-Quran. Tengok senarai mereka sebahagian yang tertawan dengan Al-Quran. Mereka bukan Islam. Dan sekarang mereka Islam. Selepas mereka mengkaji, dan Islam ini sebagaimana disebut oleh Profesor tadi, dia perfect daripada setengah segi. Kalau kita lihat dari segi bahasa, kita lihat dari segi perundangan, kita lihat dari segi ekonomi, kita lihat dari segi kemasyarakatan, dia kalau lihat dari sebuah satu bangunan yang indah, dia adalah satu bangunan yang perfect sebagaimana disebut oleh Muhammad Asad tadi. Yusuf Islam. Yusuf Islam terkenal dengan nyanyiannya satu masa dulu. Tetapi dia ditawan oleh Al-Quran. Dia telah terkenal sedunia, nyanyiannya dipuja oleh sedunia. Tetapi dia ditawan oleh Al-Quran. Dia cerita panjang kisahnya, tuan-tuan. Kenapakah namanya Yusuf? Sebab dia sangat tertarik dengan surah Yusuf. Dia membaca Al-Quran, kisahnya, dia diberikan ketika dia anti Islam. Dia dihadiahkan dengan sebuah Al-Quran, terjemahan Yusuf Ali. Dan dia biarkan terjemahan tersebut. Akhirnya dia terlintas untuk membaca Al-Quran tersebut. Apabila dia mula membaca Al-Quran, dia tak boleh berhenti lagi. Hanya terjemahan. Dia baca setiap hari, 1 tahun. Tak boleh berhenti. Tuan-tuan, terjemahan, bukan yang asal. Itulah kita lihat bagaimana orang pakai Islam. Dia mengkaji setiap ayat yang diterjemahkan oleh Yusuf Ali. Dan akhirnya dia mengambil Allah berikan hidayah. Dan dia memeluk Islam dengan nama Yusuf Islam. Dan dia menyatakan di antara surah yang mencucuk hatinya, menyentuh hatinya, ialah surah Yusuf. Kita baca surah Yusuf setiap hari, setiap masa. Tetapi apakah kesan surah Yusuf ini juga menjunam hati kita sebagaimana dia telah menjunamkan hati Yusuf Islam. Tuan-tuan, kisah ini cukup cantik. Dan Allah mengatakan, Inna anzalna Quran Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaikal Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Quran wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ini sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas supaya kamu berfikir dengannya. Dan kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Surah Yusuf ialah surah yang sebaik-baik kisah. Bima awhayna ilaika hadzal Quran, dan kami ceritakan kepada kamu, wahyu kepada kamu surah Yusuf yang sangat indah, yang paling indah. Allah menyebut ahsanal qasasi, iaitu surah kisah yang paling indah. Dan dia menyentuh hati budi Yusuf Islam, dan dia mengambil sempena dengan surah Yusuf menjadi nama Islamnya, iaitu Yusuf Cat Stephen. Tuan-tuan, kita lihat orang ini, namanya Roger Garaudy. Dia bertukar agama berkali-kali. Dia asal dilahirkan dalam keluarga Katolik, Kristian Katolik. Dia tak pasti dalam Katolik. Ada banyak persoalan yang tak dapat dia jawab. Pertama ialah bagaimanakah Paus atau Pope, iaitu kuasa tertinggi dalam gereja, memberikan pengampunan kepada orang lain. Bagaimana manusia memberikan pengampunan kepada lain? Kalau orang yang bersalah, berdosa, pergi jumpa Pope, Paus, dan Paus mengampunkan dosa mereka. Dia kata tak boleh. Mana ada dalam kitab Taurat atau kitab Injil yang menyatakan manusia boleh mengampunkan manusia? Dia tak puas hati. Dia masuk agama Protestan. Agama Protestan ialah agama yang menentang Katolik di Eropah. Ketika dia masuk dalam Protestan, dia juga banyak persoalan-persoalan dia tak dapat jawab. Dia masuk Komunis. Tak ada Tuhan, tak apa Tuhan. Dia tak boleh duduk dalam suasana yang Tuhan tidak wujud. Akhir sekali, dia memeluk Islam. Dia mengkaji Al-Quran. Al-Quran ialah perkara yang paling akhir dia kaji. Selepas kitab Taurat, kitab Injil yang ada sekarang dan komunisme yang dia baca, akhirnya dia settle dengan Islam. Inilah Profesor Roger Garaudy. Dia orang Perancis. Dengar dia sebut apa dia. Alhamdulillah, anni araftu Islam qabla an a'riful muslimin. Nasib baik, alhamdulillah, saya bersyukur kerana saya kenal Islam sebelum saya kenal orang Islam. Apa maksud dia? Alhamdulillah, saya kenal Islam sebelum saya kenal orang Islam. Maksudnya orang Islam tidak menjadi duta kepada Islam itu sendiri. Dan dia mengenal Islam daripada Al-Quran. Sekarang orang Barat kenal Islam melalui orang Islam. Dia melihat umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Palestin, umat Islam di seluruh dunia.
Dan mereka tidak tertarik dengan Islam disebabkan umat Islam tidak menjadi duta per Islam tersendiri. Dan kata Profesor Gairudi ini, dia kata Alhamdulillah. Ani araf Islam qabla an araf al-Islam muslimin. Nasib baik saya kenal Islam lebih awal daripada saya kenal orang muslimin. Dan dia mengatakan, dia tulis banyak buku tuan-tuan, sebahagian terjemah dalam bahasa Arab. Dia orang Perancis. Dia tulis dalam banyak Perancis dan satu dua buku yang diterjemah dalam bahasa Inggeris. Tapi orang Malaysia sekali lagi, dia hanya tahu bahasa Inggeris. Dia tak tahu bahasa Perancis, dia tak tahu bahasa Jerman, dia tahu hanya bahasa Inggeris satu mata. Dan dia kena tipu hidup-hidup sebab dia hanya satu bahasa saja tahu. Tuan-tuan, kalau kita nak kaji tentang ilmu, kita mesti tahu banyak bahasa. Bahasa Arab pasti wajib untuk kita menguasainya. Barulah kita dapat menjiwai Al-Quran. Dan inilah seorang saintis. Bagaimanakah Al-Quran telah menyentuh hati budinya. Sepanjang hayat dia menentang Islam. Dan apabila dia diberikan Al-Quran, namanya Profesor Dr. Jeffrey Lang. Siapa yang belajar komputer, kenal dia sebagai buku, banyak buku dalam komputer yang dia tulis yang dirujukan seluruh dunia. Dia mengkaji Al-Quran bukan untuk mengkaji Al-Quran, tetapi untuk mencari kesalahan Al-Quran. Dan dia menggunakan kaedah falsafah untuk membuktikan Al-Quran itu bukan daripada Allah. Tetapi dia dikalahkan Al-Quran. Dia dikalahkan Al-Quran dan dia mengaku syahadah. Dan dia mengatakan bahawa saya banyak masalah di Eropah. Sebagai seorang Barat, banyak masalah yang menghadapi masyarakat Eropah. Tetapi tak dapat dijawab dalam masyarakat Barat. Dan bila saya baca Quran, semua jawapan yang terkandung dalam hati saya, semua dalam Al-Quran. Ini pengakuan orang pakai Islam. Orang Islam mengkaji Al-Quran begitu mendalam, tuan-tuan. Sayang, kita, apakah jarak kita dengan Al-Quran? Marilah kita dekatkan bulan Ramadan ini. Supaya kita dapat menjiwai Al-Quran. Dan setiap hari, perkara yang kita lakukan ialah Al-Quran. Tak sebelum kita minum kopi, Al-Quran dulu. Inilah yang dilakukan oleh mereka yang menjiwai Al-Quran. Kita lihat ini profesor yang juga tertawanan Al-Quran. Namanya Profesor Maurice Bockel, terkenal. Dia ialah pakar bedah Perancis. Dia diminta untuk mengkaji mayat Firaun. Mayat Firaun ditemui di Mesir, dibawa ke Perancis. Nak tengok apakah kesan ataupun dari segi saintifik manusia yang bernama Firaun ini. Dan dia adalah pakar bedah dan dia menjadi ketua pembedahan mayat Firaun. Dan mayat Firaun dibawa ke Perancis. Inilah pasport Firaun. Sebab syarat Perancis untuk masuk sama ada orang mati atau hidup mesti ada pasport. Dan pasport dikeluarkan oleh kerajaan Mesir untuk dibawa ke Perancis dan dikaji oleh profesor ini. Dan apa yang berlaku ialah, tuan-tuan lihat sejarah Firaun, namanya Ramses. Dia dilahirkan pada tahun 1303 sebelum Misi. Tempat lahirnya Mesir. Dan pasport ini mati pada tahun 1981. Lepas itu, dia tak boleh lagi pergi ke luar negara. Apabila sampai di Perancis, tentera Perancis menyambut dia sebagai maharaja terbesar dunia. Dianggap sebagai maharaja terbesar dunia yang menguasai dunia, Pharaoh. Tentera Perancis berbaris di lapangan terbang dan membawa mayat Firaun ini diserahkan kepada Profesor Maurice Bockel. Maurice Bockel pun membuka dan dia mendapati apabila dia membuka mumia, tangan Firaun terbingkas dengan cepat. Bila dibuka balutan, tangan terkeluar. Dia dapat kesimpulan bahawa orang ini mati terkejut sangat luar biasa. Terkejut yang sangat luar biasa sebab bila dibuka, mumia terbungkas. Kemudian bila dirapatkan, bakas balik. Badannya penuh dengan garam. Maksudnya, barangkali dia mati dalam laut. Tetapi dalam Bible mengatakan dia mati dalam laut. Full stop. Dan tidak diketahui apakah ada mayatnya atau tidak. Tetapi Al-Quran menyatakan bahawa A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Falyamanujika bibanika. Falyamanujika bibanika lidakul min khabqayah. Hari ini kami selamatkan badan kamu, wahai Firaun. Hari ini kami selamatkan badan kamu. Supaya dia menjadi tanda kepada orang yang datang selepas kamu. Terperanjat Maurice Bockel. Sebab dalam sejarah Kristian dan
Yahudi tidak ada disebut tentang nasib Firaun. Dikatakan Firaun mati dalam laut dan habis ceritanya. Dan Allah mengatakan bahawa mayat Firaun akan diselamatkan. Dan sekarang mayat Firaun berada di depan Maurice Bukil dan segera dia meluk Islam apabila dia dibaca ayat ini. Inilah di antara sentuhan Al-Quran. Mereka yang mengkaji tentang sejarah, arkeologi, mereka mengkaji tentang bahasa, mereka mengkaji tentang saintifik, tentang ekonomi dan sebagainya. Mereka disentuh oleh Al-Quran. Sayang tuan-tuan kalau kita tidak tersentuh oleh Al-Quran sebagaimana Al-Quran menyentuh orang bukan Islam. Kita membaca Al-Quran setiap hari, tetapi apakah dia menyentuh perasaan kita? Apakah kita menggeltar membacanya? Membaca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat, apakah kita menggeltar? Dan bagaimanakah Allah menyebut tentang iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam, wa izal kawakibun tasarat, umpamanya apabila seluruh alam semesta jatuh, planet jatuh bertaburan. Apakah dia menyentuh hati kita ataupun kita baca tanpa ada memahami sedikit pun? Tuan-tuan yang semati, dia menulis pengalamannya dalam buku yang terkenal ini, Moses and Pharaoh, in the Bible, Quran and History. Dia membuat kesimpulan bahawa Al-Quran ialah kitab Allah melalui mayat Firaun. Dan dia menulis buku yang terkenal juga, The Bible, The Quran and Science, yang dikaji, dipuji dan dikeji. Inilah di antara mereka yang tersentuh oleh Quran. Dan ini Profesor Jepun. Profesor Jepun ini ialah ketua balai cerap di Tokyo. Dia mengkaji tentang langit. Apakah asal-usul langit ini? Apakah asal-usul langitnya? Dan dia dapati bahawa asal-usul langit ialah daripada gas hidrogen dan helium. Gas ini sangat panas, yang akhirnya membentuk bintang. Bintang pertama dibentuk daripada gas. Dan bintang-bintang yang terawal di langit terbentuk daripada asap, daripada gas hidrogen dan helium. Dan dia dapat mengambil gambar unsur pertama tentang bintang. Ini ialah unsur pertama bintang. Sebelum asal langit ialah seperti ini. Kemudian daripada inilah menjadi bintang yang penuh di angkasa. Dan unsur ini ialah daripada helium dan hidrogen dan helium yang sangat panas. Tiba-tiba dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dalam surah Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma stawa ila as-sama'i wa dukhan. Wa qala hawla ardi ta'an aw karhan wa qala ta'ini qa'in. Qala ta'ataina ta'in. Dan kemudian Allah menuju kepada langit. Ketika itu langit masih dalam bentuk asap. Dalam ayat ini wahya dukhan, langit ketika asalnya dalam bentuk dukhan ialah asap. Dan apabila profesor ini membaca dukhan, dia ingin mencari satu perkataan yang dapat menggambarkan dia adalah seperti gas yang sangat panas. Mereka mengatakan dia seperti dust, debu. Tak tepat, dia kata dust tidak panas. Tetapi yang panas ialah, dia mencari istilah. Apakah istilah langit mula-mula sekali? Dia kata dia gas, panas dan bercantum. Dan istilah yang paling tepat ialah dukhan, iaitu asap. Dan dia temui, Allah mengatakan asap. Wahya dukhan, langit ketika itu dalam bentuk asap. Dan dia terus mengucap syahadah. Sebab dia orang pertama yang mengetahui bahawa langit asalnya asap. Dan tuan-tuan, itulah yang menyentuh hati. Dari segi contoh, tadi kita lihat dia tersentuh dari segi bahasa dan tersentuh dari segi arkeologi, yang ini tersentuh dari segi langit, saintifik. Setiap sudut yang mengkaji Al-Quran dengan ikhlas, mereka menemui sesuatu mukjizat yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. Profesor ini, mereka mengatakan bahawa langit ialah dukhan. Langit asalnya dukhan, iaitu asap yang panas, dan mereka sebut hidrogen dan helium. Dalam bahasa saintifik, hidrogen dan helium ialah asal daripada langit. Dan ini menyentuh Profesor Kozai, iaitu ketua balai cerap di Tokyo. Dan apabila dia mengkaji tentang ayat surah Fussilat sepenuhnya, yang menceritakan bagaimana Allah menceritakan tentang langit dan bumi, dan dia tersekat di situ. Dan dia menangis. Sebab dia orang pertama yang mengkaji langit dan tepat dengan ayat yang diceritakan. Agak panjang ayat ini menceritakan tentang bagaimanakah Allah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Allah menceritakan dalam masa 6 hari peristiwa yang jelas dalam surah Fussilat, dan itulah yang dikaji oleh mereka
sedang kita umat Islam, Al-Quran depan kita, apakah kita juga seperti mereka? Sayang tuan-tuan. Ini disebut oleh saintis. Mula-mula sekali bintang dia adalah asap. Yang sebelah kiri sekali adalah asap. Kemudian bagaimanakah daripada asap menjadi bintang? Ini mereka tidak jawab. Dan Allah lah yang menciptakan bintang yang penuh langit. Bintang kemudiannya dia akan bersinar dan akhirnya dia akan mati. Sebelum mati dia membesar dan akhirnya pecah, hancur berkecai. Dan matahari kita lah sebuah bintang. Matahari kita juga akan padam. Dan Allah sebut iza syamsu kuwirat, apabila matahari padam. Bila matahari padam? Tuan-tuan, mereka yang mengkaji tentang matahari kita, dia sudah berada di kawasan yang sangat-sangat menakutkan. Di hujung perjalanan, spektrum matahari kita telah bertukar menjadi kuning kemerahan. Merah maksudnya dia hayat terakhir. Dan kalau kita padankan dengan hadis-hadis Rasulullah tentang akhir zaman, maka spektrum matahari kita menggambarkan kita berada di hujung perjalanan. Dari segi ekonomi, tuan-tuan, dari segi perundangan, ini Universiti Harvard. Universiti Harvard terkenal dengan fakulti undang-undang yang terkenal. Di depan Universiti Harvard ini tertulis ayat ini. Ayat Al-Quran yang cukup indah dalam bentuk keadilan. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qisti syuhada lillah. Syuhada lillah wal ala muslim wa wal walidain wal aqrabin. Dan wahai orang beriman, hendaklah kamu jadi qawamin bil qisti, menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin bil qisti. Wahai orang beriman, jadilah kamu penegak kepada keadilan. Walau ala anfusikum, walaupun ke atas diri kamu, awil walidaini, ataupun kedua ibu bapa kamu, wal aqrabin, ataupun kaum kerabat kamu. Tidak ada satu ayat yang lebih indah daripada ini dalam sejarah perundangan Barat. Barat masing-masing pertahankan diri mereka. Dan Allah mengatakan, tegakkan keadilan walaupun diri sendiri. Dalam mahkamah Barat, tuan-tuan, mereka membunuh. Kemudian mereka mencari peguam mempertahankan pembunuhan. Mereka tahu bahawa kawan ini pembunuh. Dan dibayarnya peguam yang membela orang membunuh. Apakah ada satu profession yang lebih hina daripada menegakkan kepalsuan? Tuan-tuan, sistem undang-undang sama diwujud di Malaysia. Kita lantik peguam untuk pertahankan penjenayah. Ini satu perkara yang bercanggah sama sekali dengan Islam. Dalam Islam, tuan-tuan, hakim, peguam, saksi, masing-masing untuk pertahankan ataupun untuk menunjukkan kebenaran. Bukan pertahankan kepalsuan. Dan ayat Quran ini menyentuh hati budi seluruh perundangan Barat. Runtuh dengan satu ayat ini. Dan tercatat di Universiti Harvard dalam terjemahan, tuan-tuan. Menunjukkan bahawa keadilan sebenarnya ini. Keadilan yang dihakiki ialah ini. Bahawa kalaulah dia menyentuh diri kita sendiri dan kita harus tegakkan kebenaran. Bukan kita pertahankan diri kita yang melakukan jenayah. Di Malaysia, tuan-tuan, memang kawan ini membunuh. Kemudian mereka membayar peguam. Peguam tanya, kamu bunuh tak? Saya bunuh. Dia tahu kawan ini membunuh. Dia cuba cari loophole untuk melepaskan pembunuh. Apakah ada satu benda yang lebih hina daripada ini? Tuan-tuan, dan profesor ini sedar. Profesor ini namanya Profesor Robert Greene. Dia mengatakan dia mengkaji undang-undang Barat sepasih. Dia adalah penasihat undang-undang Presiden Nixon. Dia pasih dalam undang-undang kontrak, undang-undang jenayah, dan dia tidak pernah temui satu ayat yang lebih indah daripada ini. Dalam buku teks ataupun undang-undang Barat yang berjilid-jilid, tak ada satu pun yang untuk menyalahkan diri sendiri. Tidak ada. Masing-masing pertahankan diri sendiri walaupun mereka bersalah. Itulah undang-undang Barat. Tetapi Allah mengatakan, jadilah kamu penegak. Kunu qawamin bil qist. Dan jadilah kamu lah penegak kebenaran. Walau anfusikum, walaupun kepada diri kamu, awil walidaini, ataupun kedua ibu bapa kamu, wal aqrabin, ataupun orang yang dekat kepada kamu. Profesor ini memeluk Islam. Dari segi undang-undang, profesor terbaik dalam undang-undang mengakui bahawa Islam ialah agama yang penuh dengan keadilan. Dan dia mengatakan di dalam undang-undang Barat tidak pernah ada perkataan undang-undang
Yang ada tidak ada pendekatan justice. Yang disebut justice keadilan dalam konteks keadilan yang hakiki. Yang adalah untuk mencari loophole. Di Malaysia juga kita cari loophole. Memang dia bunuh, tapi kita cari untuk lepaskan pembunuh. Alangkah malangnya. Dan kita lihat tuan-tuan, dari segi kontrak jual beli, profesor yang sama dapat merasakan bahawa ayat tentang kontrak jual beli, berhutang dalam masa yang panjang. Inilah ayat yang terbaik tentang undang-undang kontrak. Ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayat kedua terakhir. Yang Allah mengatakan, ya alladzina amanu idza tadayantum bidan ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, sekiranya kamu melakukan proses transaction jual beli dalam bentuk hutang pada masa tertentu, hendaklah kamu tulis kontrak jual beli tersebut. Walatu badakum kadibu bil adl, dan hendaklah seorang menulis dengan adil semua kontrak tersebut. Wala ya'bakatun ayat bakama alamullah. Jangan orang dia penulis itu jangan dia menolak untuk menjadi menulis dengan adil. Ila akhir itu tuan. Satu ayat penuh halaman menceritakan undang-undang kontrak, dan profesor ini menyaksikan bahawa undang-undang kontrak ada 8 volume. Dan semua 8 volume ini terkandung dalam satu ayat Al-Quran. Dia kagum dan dia mengucap syahadah. Itu saja. Ayat ini kita baca setiap hari. Dan ayat ini menyentuh hati pakar undang-undang dalam undang-undang Eropah, undang Barat, termasuk undang-undang kontrak. Dan dialah yang mencadangkan supaya ayat Quran ini diletakkan di Masjid Hafaz. Inilah kemuncak keadilan yang tidak dapat dilakukan oleh Barat. Barat pertahankan diri dia walaupun dia bersalah. Dan tuan-tuan, profesor ini melihat dari segi ekonomi. Dan dia melihat bahawa masalah ekonomi dunia yang diasaskan oleh kapitalisme di Eropah dan sosialisme di Barat, di Eropah dan sosialisme di China ataupun di sebelah timur ialah sumber kezaliman terhadap manusia. Dan di antara kezaliman yang berlaku ialah disebabkan oleh riba. Dia mengatakan bahawa penyelesaian ekonomi dunia ialah harus kembali pada Islam. Dan dalam satu seminar dia mengucapkan syahadah. Dia mengatakan namanya Dr. Ian Weber yang merancang ataupun bajet bagi British UK, dialah ketua menyediakan belanjawan setiap tahun sebelum dia masuk Islam. Dan dia mengkaji tentang seluruh ekonomi dunia. Dia mengatakan ayat yang terbaik dalam ekonomi dunia ialah ayat yang Allah sebut wahallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini penyelesaian yang sebenarnya. Kita umat Islam baca ayat tersebut. Tetapi berapa ramai kita yang terlibat dengan riba? Beli rumah dengan riba. Beli kereta dengan riba. PTPTN pun kadang-kadang ditafsirkan dengan riba. Kita hidup dengan penuh riba. Yang Allah istiharkan perang terhadap mereka yang terlibat dengan riba. Allah dan Rasulnya misalkan perang. Dan ini dapat dirasakan oleh profesor ini. Profesor yang pakar dalam ekonomi. Dia mengatakan penyelesaian adalah Islam. Inilah puaka yang menyebabkan ekonomi dunia menindas manusia terhadap manusia lain. Kredit kad. Siapa yang menggunakan kredit kad, dia terlibat dengan sistem yang menzalimi manusia lain. Sebab kalau kita tak bayar, tuan-tuan, dia bukan kira interest berikut tahun, bukan. Bukan bulan, bukan minggu, tapi setiap hari. Setiap hari apabila kita tidak membayar bayaran, dia terkena dengan rumus ini. SN equals A R to the power N minus 1 over R minus 1. Tuan-tuan, saya sebagai ahli matematik sangat takut melihat poin ini. Kecut perut kita melihat R itu. Tuan-tuan lihat tak ada apa-apa kan? Inilah yang menjadi akibat besar dunia. Saya bagi gambaran untuk tuan faham. Ada satu kisah. Raja menentang seorang pemain chess yang handal. Kata raja, apakah kalau saya kalah? Kalau kamu menang, apakah yang kamu minta pada saya? Kata lawan raja tadi, tak silap saya, namanya Al-Musuli, seorang Muslim. Ketika zaman Baghdad. Dia kata, kalau saya menang, wahai tuanku, saya hanya minta hadiah di atas tapak yang pertama ini 1 biji gandum, yang dua itu 2 biji gandum, yang ketiga itu 4 biji gandum, yang kelima itu 8 biji gandum. Itu saja yang saya minta. Kata raja, ente, boleh, tak ada masalah. Permainan diteruskan. Dan kebetulan
Khalifah yang tak pernah kalah, telah kalah dengan pemain Al-Mausuli namanya. Pakar chess ketika zaman Baghdad nama Al-Mausuli. Yang digunakan oleh Rusia iaitu Kasparov menggunakan kaedah Al-Mausuli. Sebab itu dia juara dunia dalam chess sebab dia pelajari kaedah yang diadakan oleh Al-Mausuli. Tuan-tuan, raja telah kalah. Kemudian harus dibayar apa yang dijanjikan. Gandum sebiji dalam tapak pertama 2, ke-4, 8 sampailah 64. Berapa banyakkah jenis gandum yang harus dibayar oleh khalifah? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah seterusnya 2 kuasa 63 di hujung sekali. Dan kalau kita kira berapa banyak jenis gandum, sebanyak 18. Nih, angka ini 18 digit. 18 digit ini tidak cukup untuk gandum di Baghdad. Campur dengan Eropah tidak cukup. Bahkan seluruh dunia tidak cukup gandum sebanyak ini. Tambah dengan 2 kali dunia menghasilkan gandum tak cukup lagi. Tuan-tuan, ini ialah kad kredit. Kad kredit ini menggunakan sistem yang sama. Tuan-tuan, kalau kita lihat kali ini kita sangat kecut perut. Bagaimanakah penipuan kapitalis terhadap tuan-tuan menggunakan kredit kad? Dan dia sama seperti ini yang tak mampu dibayar oleh khalifah. Khalifah tak mampu bayar sebab gandum sebanyak ni, berapa baca tuannya? Yang kuantilion. Kita tak pernah dengar, kita cuma triliun. Bilion, triliun, lepas tu kita tak tahu lagi. Dan jumlah gandum yang harus dibayarlah kuantilion. Tidak ada gandum yang mencukupi seluruhnya. Ini ialah yang digunakan oleh kapitalis yang diberitahu oleh profesor ini. Profesor ini mengatakan kapitalislah yang menyebabkan ekonomi dunia hari ini menekan negara miskin, negara yang maju, negara yang kaya menjajah negara miskin melalui riba. Dan penyelesaianlah Al-Quran. Penyelesaiannya adalah bagaimanakah monopoli yang diamalkan oleh negara barat yang Islam adalah penyelesaian. Ayat inilah yang menyelesaikan segala permasalahan ekonomi dunia. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya allazina amanu la ta'kulu amalakum bainakum bil batili illa atakuna jatan an tadim minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara batil. Kecuali terjadi transaksi di antara kamu yang meredai antara kamu, antara pembeli dan penjual, redha meredai. Inilah asas transaksi yang terbaik, kata profesor ini. Penyelesaiannya adalah an tadim bainakum, iaitu pembeli penjual sama-sama redha. Tetapi hari ini kita beli durian pun, yang redha adalah penjual, yang kita beli buahnya tidak baik. Ini tidak sah. Beli buah durian yang gharar ini tidak sah. Dan sekarang kita lihat Islam memberikan keadilan kepada pembeli dan penjual. An tadim bainakum, an tadim minkum. Dan inilah penyelesaian yang sebenarnya. Kita lihat dalam muamalah kita, jual beli kita, antara syarat-syaratnya adalah antara bainal mutabayin. Kita mesti redha meredai antara pembeli dan penjual. Ayakun aqidah jaiz at-tasarruf, dan harta harus dapat kita serahkan dalam penjual. Al-ilmu bisamani al-bai', kita mesti tahu dengan jelas harga barangan tersebut. Al-ilmu bil mabi', kita harus tahu barangan tersebut jelas. Dan aqrah ala taslim al-mabi', dan kita harus dapat menyerahkan komoditi tersebut dengan syarat-syarat lain. Kita belajar dalam kitab fiqh. Dan ini penyelesaian, kata profesor ini. Profesor ini mengatakan bahawa penyelesaian ekonomi dunia kembali pada Islam. Dan syarat yang diberikan dalam kitab fiqh Islam ialah penyelesaian pada ekonomi dunia. Sayang tuan-tuan, kita negara Islam, tetapi kita menolak sistem ini. Kita mengambil kapitalisme, liberalisme, pragmatisme menjadi dasar negara kita. Kita tubuh bank Islam, benar. Tapi bank Islam tertakluk pada bank negara. Bank negara mengamalkan riba. Tuan-tuan dengan bank Islam, dengan muamalah. Dan kita masih terikat dengan bank negara. Bank Islam ditubuh di bawah akta bank negara. Marilah kita lihat bagaimana penyelesaian yang tidak dapat kita selesaikan. Sebagaimana disebut oleh profesor tadi. Masih banyak untuk saya bincangkan tuan-tuan. Antara bagaimanakah Islam, Al-Quran menyentuh hati budi pakar laut ini. Pakar laut ini mengkaji dan dia temui di antara laut dengan laut ada pembahagi, ada sempadan yang tidak dapat dilampaui oleh laut yang lain. Seperti ini, dia temui banyak tempat dalam laut, 2 laut tapi tidak bertemu. Satu
biru pekat, satu lagi biru tidak berapa, biru tidak pekat. Yang satu tidak masuk dalam lain. Dia kaji laut ini dengan laut tersebut, kemasinan berbeza. Salinity dia berbeza, sifat air berbeza, dan dia disebut dalam, dan dia juga mengkaji di bawah dasar laut ada air tawar, di atasnya air masin. Air tawar di bawah, air masin di atas. Dan ini tak ikut hukum fizik. Sebab hukum fizik mengatakan air tawar di atas, air masin di bawah. Dia terperanjat menemui air tawar di bawah laut. Jumlah air tawar di bawah laut sangat-sangat banyak. Dan dia diberikan ayat Al-Quran ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi marjal bahrani hadza adbun furat wa hadza min lujash wa jabainahuma bazhan wajran mahjura. Surah An-Nazim, surah Al-Furqan. Dan dialah yang mempertemukan dua laut. Dialah Allah yang pertemukan dua laut. Yang satu ialah laut masin, yang satu laut air tawar. Dan kedua-duanya tidak melanggawi, tidak melampaui satu sama lain. Dan dia temui banyak seperti ini. Dia orang pertama yang temui di bawah dasar laut, air tawar, tak bertemu dengan air masin. Dan dia mengucapkan syahadah pada masa dia baca ayat Quran ini. Bila dia diberitahu ayat Quran ini, dia mengucapkan syahadah. Ini adalah di antara orang pakai Islam yang tersentuh dengan Quran. Antara ayat-ayat yang kecil-kecil, yang sedikit ini, dia telah tersentuh. Kita baca 13 juzuk. Sepatutnya segala-gala yang mereka capai, kitalah yang lebih berhak untuk menjiwai Al-Quran yang kita ada, tuan-tuan. Dan mereka yang mengkaji, seorang bertanya kepada pakar ini. Dia tanya pada profesor ini, adakah Muhammad seorang pelayar? Kata profesor ini, setahu saya Muhammad tidak pernah belayar. Dan dia hidup di tempat padang pasir yang tidak ada air. Dan bagaimanakah dia cerita tentang laut? Dan apabila diberitahu bahawa Rasulullah tidak pernah belayar, tidak pernah ke laut, dan dia murid Islam, seorang saintis lain. Sebab tidak mungkin seorang yang tidak pernah belayar yang menceritakan tentang laut dengan jelas. Dengan jelas tentang, di antara ayatnya lah ayat surah An-Nur. Au kan latin fi bahril lujin yakshaw mawjum min fawqihi mawj min fawqihi sahaba zulmatum ba'daha fawqa idza akhrajahu lam yakad yaraha wa lam yajru wa lam jallahu lahu nuran famalhu min nur. Ini adalah ayat yang tidak mungkin seorang, kalau dia tidak seorang pelayar, tak mungkin dia dapat sebut ayat ini. Ayat ini datang dari Allah yang Maha mengetahui. Atau seperti kegelapan di lautan, kata Allah, yang sangat gelap, yang di atasnya ada ombak, di atasnya ada ombak, ombak berlapis-lapis di atas ombak. Di atasnya ada awan yang gelap, dan ketiga-tiganya berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Dan Allah mengatakan iza akhjahilahu, ketika dia keluarkan tangannya, lam yakada yaraha, dia tak dapat lihat tangannya. Ketika dia belayar, dan di bawah ada ombak, di atas ada ombak, di atas awan yang gelap, dan apabila seorang keluar tangannya, dia tak dapat lihat tangannya. Wa man lam yarullahu lahu nura, dan siapa yang Allah tidak berikan cahaya, famalahu bin nur, dan dia tidak dapat cahaya petunjuk. Allah beri bandingan orang yang sesat. Tuan-tuan, dia melihat ombak ada dua lapis. Yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Ombak di dalam laut, dia ada banyak lapis, tuan-tuan, berlapis-lapis. Bukan satu lapis saja. Dan ini tak pernah diketahui kecuali mereka yang mengkaji dalam laut. Dan ini menyentuh hati, budi pengkaji laut. Saya nak sebutkan contoh yang kaji tentang ekonomi, yang kaji tentang saintis, yang kaji sains tentang lautan. Mereka semua mengakui Al-Quran adalah mukjizat. Dan akhir sekali, seorang yang mencabar Syekh Ahmad Deedat tentang Islam, namanya lah Dr. Gary Miller, seorang yang sangat angkuh. Dia berdebat dengan Mak Deedat di satu tempat di Afrika, tak salah saya, dan dia kalah. Antaranya adalah kekalahannya tentang Jesus Christ dan sebagainya. Bila dia kalah dengan Mak Deedat, dia berazam untuk mengalahkan Mak Deedat sekali lagi. Dia mengkaji Al-Quran. Pada tahun 1997, dia kalah pada Mak Deedat. Islam and Christianity perdebatan di antara dua tokoh. Satu Kristian, satu Islam. Dia kalah dalam perdebatannya. Dia cabar sekali lagi, dia kalah lagi.
Dan sekali lagi dia membaca Al-Quran. Kali ini dia membaca Al-Quran untuk mengalahkan Makdidat. Dan dia dikalahkan oleh Al-Quran. Dia dikalahkan Al-Quran dan ceritakan apabila dia masuk Islam, saya mempelajari Al-Quran untuk mengalahkan Makdidat. Tetapi saya dikalahkan Al-Quran. Apakah yang dia kalah? Dan dia menukar namanya menjadi Abdul Had Umar. Daripada Gary Miller, Doktor Profesor Gary Miller, dia tukar namanya menjadi Abdul Had Umar. Dan dia kalah dengan Al-Quran. Tuan-tuan, yang dia kalah ialah antara ayat ini. Ayat surah An-Nisa, apalah yadun Al-Quran. Walau kana min indillah lajadu fi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak bertadabbur tentang Al-Quran? Kalaulah Al-Quran ini datang selain daripada Allah, pasti dalam Al-Quran ini terdapat pencegahan yang banyak. Dia cari pencegahan dan dia kalah. Ayat yang kedua yang kalah ialah ayat ini. Dia mengatakan dia kalah apabila Al-Quran dalam surah Al-Imran menceritakan tentang Maryam. Dalam surah Maryam menceritakan, dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Imran diceritakan tentang Maryam. Maryam ialah ibu kepada Jesus Christ. Maryam ialah ibu kepada Nabi Isa AS yang dipanggil Jesus Christ oleh mereka. Kalau Al-Quran ini datang kepada Muhammad, tentu yang banyak dalam Al-Quran ini tentang Siti Khadijah umpamanya, tentang Aisyah. Tetapi tidak, Al-Quran menceritakan tentang musuh. Seolah-olah orang Kristian mengatakan Islam ini musuh, dan Al-Quran menceritakan satu surah, Maryam. Dia kagum. Bagaimanakah kalaulah dia andai ini daripada Rasulullah, daripada Muhammad, dia kata. Tidak mungkin Maryam dicerita dengan banyaknya dalam Al-Quran. Dan dia kalah di situ. Dan yang dia kalah, the ultimate, dia kalah dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqal. Wa ma ya'zubu amruka min mithqal dzarratin fil ardi wala fis sama'. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqal dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asab min dzalik wala asab illa fi kitabim mubin. Dan tidak luput pada Tuhan kamu sebesar atom pun di langit dan di bumi. Tidak lebih kecil daripada ini dan tidak besar pada ini. Dan ayat ini Allah tidak tersembunyi daripadanya di langit dan bumi sebesar atom. Ataupun yang lebih besar pada atom, ataupun yang lebih kecil pada atom. Sebab orang barat mengatakan atom yang paling kecil. Sedangkan Allah mengatakan ada lebih kecil pada atom. Wala aksara min dzalik, wala aksara min dzalika, wala akbar illa fi kitabim mubin. Tidak ada yang lebih besar daripada atom, tidak ada lebih kecil daripada atom. Kecuali semuanya terkandung dalam Al-Quran. Dan dia surrender. Ayat ini menyebabkan dia surrender sebab semua dunia mengatakan atom paling kecil. Tetapi sekarang didapati bahawa atom bukan paling kecil. Dalam atom ada proton, ada elektron. Dalam elektron ada anti-elektron, ada positron, ada anti-positron, ada anti-positron, dan dia surrender. Al-Quran menceritakan atom bukan yang terkecil. Atom bukan yang paling kecil, sedangkan seluruh dunia mengatakan atom ialah ajuz alladhi lam yatajazza, iaitu benda yang tidak dapat dipecahkan lagi, paling kecil. Allah mengatakan tidak boleh kecil. Dan banyak lagi perkara yang dia sebut. Dan inilah yang dia sebut bahawa zarah dalam bahasa Arab ialah atom. Dan Allah mengatakan ada yang lebih kecil daripada atom. Sedangkan seluruh dunia barat mengatakan tidak ada yang lebih kecil daripada atom. Sekarang baru kita tahu ada banyak perkara yang lebih kecil daripada atom. Dan banyak ayat-ayat lain yang saya tak sempat untuk bicara di sini, tuan-tuan, yang mengalahkan Profesor Gary Miller. Antaranya ayat ini dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yalladzina kafaru anna as-samaa'a wal arda kanata ratqa fafatahuma wa ja'alna minal malaikati syai'an hayyin afala yu'minun. Ini ayat yang juga menyebabkan dia surrender kepada Al-Quran. Dan tuan-tuan, dia menceritakan juga tentang perkara-perkara yang disebut di sini. Tidak mungkin ayat ini datang kepada manusia. Tidak mungkin ayat ini datang kepada manusia dan dia mengucap syahadah dengan kajian tersebut. Selain itu, sebagai melengkapkan perbincangan di sini, dia mengkaji tentang surah ataupun ayat tentang An-Nahl, iaitu lebah. Di sini Allah menyebut wa harabuka lan-nahli an ittakhadhi min al-jibali buta wa nisaju mimma yarishun. Allah khitab kepada lebah dengan kalimah muannats. Allah mengatakan muannats, ittakhidhi.
Maksudnya kalaulah lebah itu jantan, Allah sebut ittakhiz. At-takhiz min al-jibal. Tetapi Allah mengatakan at-takhizi. Oh harabaka lan-nahli an at-takhizi. At-takhizi maknanya perempuan. Selama ini Eropah mengatakan lebah yang mencari madu ini ialah laki, jantan. Ternyata inilah lebah betina. Tidak ada di Eropah yang mengatakan lebah yang mencari madu ini ialah lebah betina. Tidak ada. Semuanya mengatakan jantan. Sedangkan Allah mengatakan pasluki, subula, robuki, zulala. Robuki ini lebah betina. Dan dia kagum dengan ayat ini. Dan itulah di antara yang menyebabkan dia mengucap syahadah. Yang terakhir tuan-tuan, ialah ayat surah Ankabut. Masalul ladzina tatu min dunillahi kamasalil ankabut ittakhazat baita. Wa inna ahlal buyuti labatul bait ankabut law kanu ya'lamun. Dan perumpamaan mereka yang mengambil daripada Allah sebagai pemimpin, sebagai pelindung, seperti labah-labah yang membuat sarang. Sesungguhnya yang sarang yang paling lemah ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka mengetahui. Dan sarang labah-labah paling lemah bukan saja dari segi fizikal tetapi dari segi spiritual. Yang mereka kaji ialah apabila si betina membuat sarang dan Allah mengatakan kamasalil ankabut ittakhazat. Sekali lagi Allah mengatakan yang buat sarang itu ialah laba-laba betina. Ittakhazat maksudnya laba-laba betina. Kalau laba-laba jantan Allah mengatakan ittakhaza, tetapi Allah mengatakan ittakhazat. Dan ternyata yang buat sarang ialah lebah betina. Lebah betina membuat sarang. Kemudian lebah jantan datang untuk mengawan. Lepas mengawan, si betina makan si jantan. Si jantan mati. Tinggal janda puaka. Disebut sebagai janda yang sangat jahat. Black widow namanya. Sebab dia makan suaminya. Bila dia menetas, anaknya banyak, dia makan anaknya. Anak pula yang antara anak ini yang kuat makannya lemah. Kemudian anak ini lari bersarang ke bawah. Bila besar, yang paling jahat yang dapat hidup, yang lain semua dimakan oleh abang. Adik-adik dimakan oleh abang. Kemudian apabila laba-laba sudah besar, dia naik ke sarang, dia makan ibu dia. Maka tinggallah sarang yang tidak ada tuan. Ini dikaji oleh mereka. Dan Allah mengatakan sarang laba-laba ialah sarang yang paling lemah. Wa inna awhanal buyutil baitul ankabut. Rumah yang paling lemah di kalangan semua rumah ialah rumah laba-laba. Bukan saja fizikal ia lemah tergantung, tetapi dari segi ikatan kasih sayang juga paling lemah dalam sejarah manusia, dalam sejarah binatang. Sebab yang ibu makan si ayah. Si ayah mati, lahirkan anak. Anak bergaduh sama-sama anak. Ibu makan anak. Bila anak besar, anak makan ibu. Ini rumah yang paling derita. Inilah simbol PBB. United Nations. Ini simbol United Nations yang mengambil laba-laba. Tuan-tuan, semuanya dimakan oleh negara besar. Ini sarang laba-laba. Persatuan Pertubuhan Bangsa Bersatu ialah sarang laba-laba. Mereka lukis laba-laba. Dunia terperangkap di dalam laba-laba. Siapa yang berkat kita? Yang kuat makannya lemah. Macam anak laba-laba yang kuat makan adiknya. Di dalam Bangsa Bersatu yang kuat makannya lemah. Yang lemah terjajah oleh yang kuat. Dan itulah tuan-tuan sebagai pembicaraan saya masih panjang lagi. Tapi itulah untuk menunjukkan sisi-sisi mukjizat Al-Quran yang ditinjau dari segala segi. Dan Profesor Gary Miller bila sampai kepada itu, dia mengucapkan syahadah. Dan itulah Profesor Gary Miller, dia tulis bukunya The Amazing Quran yang dijadikan sebagai buku teks dalam kuliah-kuliah di Selangor. Banyak ustaz yang menggunakan buku ini sebagai kuliah mereka. Dan mereka mengajar di masjid dan di surau menggunakan buku ditulis oleh mu'alaf. Dan dia tertawan dengan Al-Quran, tertawan Islam melalui mukjizat Al-Quran. Dan itu sebagai satu contoh bagaimanakah orang pakai Islam melihat Islam dan Al-Quran berada dengan kita. Dan marilah saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama mengimarahkan, memamukan Al-Quran dalam bulan puasa ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih surah.